Dulu sebelum merdeka, Jepun pernah buat kem kat atas ni. Nasib baik dia tak meletup kan. Kalau sengah Jepun ni jenis, bukanlah kita nak kata. Dia kalau tinggal buat rumah api, dia akan meletup kan. Dia nasib baik ni tak meletup. Dia buat kenangan betul. Ini British dengan Cina. Sebab dulu sejarah mereka memang British ni dia kira mana-mana tempat dia mesti ada sejarah dia. Macam dekat Ipoh ke apa sejarah dia. Dia mesti buat satu kenangan dia. Yang Cina ni kontraktor saja. Itu sebab kati macam pagoda. Dia buat benda ni macam sejarah Cina. Okey, sekarang umur Menara Condor ni 137 tahun. Okey, 1885 sampai 2022. 137 tahun. Okey, contoh. Kayu ni dalam hutan berapa tahun daripada kita tanam sampai ke besar, cukup matang dalam 70 tahun, 80 tahun lah. Jadinya kayu ni paling tua daripada batu-batu yang daripada tiang ni besi semualah. Kayu ni pokok ni. Dah 200 lebih umur dia. 221 lah kira je sebab dia pokok. Sebab kita tanam daripada kecil sampai besar lah. Okey, dia boleh naik dalam ni 3 tingkat je. Dia lampat daripada 8 tingkat. Cuma 2 bumbung 1 tingkat. 2 bumbung 1 tingkat. Okey, sejarah dia tangki air. Support kawasan Teluk Intan dulu, sejarah dia. Dia punya bangunan sektor dia macam Itali lah. Cuma kelebihan dia ada kayu je. Okey, lagi satu dia punya jam dia. Jam dia 10 tahun, 1885 dibina. 10 tahun tu baru naik 1895. 10 tahun baru naik jam dia ke atas. Itu jam dia panggil, dulu orang panggil jam tinggi. Sebabkan dia condong, bangunan ni jadi Menara Condong. Condong dia dah sekaki condong daripada belah kanan kita masuk, keluar belah kiri, dia belah sana, belah kiri yang rendah. Itu yang sekaki condong, beza dia punya kecondongan. Sebab tapak dia belah sana tanah gambut. Itu yang boleh mendap. Sini dia merendah. Sebab kayu tu boleh crack. Ni dah tahu gam je kayu dia. Sebab dia dah jadi kopi ni, jadinya yang kayu ini dia akan crack sebab dia tak ada konkrit, dia cuba tumpang kat batu tengah ni. Ini kuasa Tuhan. Dia kalau nak tumbang bila-bila masa boleh tumbang. Tapi ni bangunan selagi tak ada apa-apa, ribut ke apa, setakat ni okey, alhamdulillah. Dia tahan. Sebab dia konkrit daripada bawah tanah. Dia tapak rumah style. Dia daripada bawah, diikat ni atas ni memang konkrit zaman dulu memang antarabangsa. Contohnya, dulu mana ada simen. Dia pakai telur dengan kapur lah untuk buat bata dengan melekat kan. Itu dia punya kekuatan dia lah. Apa maksud kunci? Kunci jam tu untuk bagi dia jalan. Tidak, jam tu akan dia turun sampai bawah ni. Dia berhenti lah. Jam tu tak jalan lah. Sebab kuncinya dah sampai ke bawah. Lepas tu dia saat pun sampai bawah. Jam tu mati lah. Lepas tu kita kunci balik. Lepas tu kita setting balik. Bagi jalan balik. Itu power dia lah. Itu power macam kunci jam. Kunci rumah, kunci jam. Macam tu lah. Dia punya function dia yang mula-mula dia penting. Kunci dia ni. Yang 15 minit bunyi kan? Itulah. Ini kunci jam yang pertama. Untuk kunci jam lah. Kalau dia ke bawah, dia akan berhenti lah jam ni. Okey, mula kunci ya. Dia seminggu sekali, setiap hari Rabu. ...60 pusingan. Kalau benda itu habis, sampai sini 60 kali pusingan dia. Sebab ini dia rendah. Okey. Ini dia punya kunci jam yang pertama. Yang kedua, yang ni. Ini dia punya kunci jam dengan lonceng pukul 12.30, 12 suku. Macam tu lah. Dia punya kunci jam lah. Ini dia punya pukul 1, pukul 2. Punya kunci jam.
Ini dia ringan sikit daripada yang pertama ni. Okey, ni separuh je. Sebab dia ikut waktu daripada pukul 1 sampai pukul 12 kan. Dia tak pakai habis. Ini dia punya tengah. Ini dia punya saat. Dia ringan sikit. Ini boleh kasi pasal tangan lah sebab dia ringan. Dia macam mana pun jam ni akan kunci sekali. Dia tak boleh kunci nombor 1, nombor 2. Tak boleh. Dia akan lari. Kenapa sikit air abu? Sebabnya kiranya kalau kata air abu ni kunci, dia turun sampai bawah, dia seminggu sekali. Macam mana seminggu sekali? Kalau orang perasan jam terintan ni, kalau orang lalu bunyi ting tong. Contoh kan. Okey, pukul 12 suku. Itu beza je jam kat sini. Kalau yang tahulah. Macam orang yang tak tahu tu memang tak bunyi jam. Ingat setengah jam. Dia berbeza. Sebab dulu tak ada jam. Sebab orang boleh tahu sebab macam orang datang macam dulu memang tak pakai jam. Dengar bunyi macam tu dah tahu dah. Ting tong 12.30. Itu beza dia. Kalau 6 kali bunyi 12.45. Itu betul dia sambung lah sampai pukul 2. 8 kali bunyi dia sambung pukul 2. Tong. Macam itulah. Itu dia sejarah. Sampai sekarang masih okey jam dia. Okey, contoh tadi setengah jam bunyi kan. Ini dia. Tolak ini je. Jadi 12.30 4 kali. Kalau dia masuk 12.45 6 kali. Kat sini ada kira sini je. Lepas tu nak masuk pukul 1 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8 kali last kali. Nak masuk pukul 1 bang. Tu beza kalau kata satu suku 2 kali. 1.5 4 kali. 1 6 kali. Masuk 8 kali sampai habis. Macam ni contoh. Okey, ni 12.5. Dia boleh kalau nak set kopi tu je. Biar lantak berbunyi je lah. Sampai selagi dia tak ada soket tu. Contoh. Dia ni. Dia akan jalan lah. Lagi kita tak turunkan dia punya lock dia. Dia boleh set begitu. Okey, sekarang ni kita kunci ni. Hari ni hari Rabu kan? Kita kunci 3 sekali. Ini dia punya jenama jam lah. J.W. Benson daripada London. Ini penderma dia. Awak tak minat sejarah. Sekolah memang tak minat sejarah. Tak tahu dah jadi kerja kat sini kan. Dia belajar lah sikit. Macam jam ni tak ada pergi kursus apa. Sendiri belajar. Awak tengok macam mana bentuk ni. Okey, kata contoh ni. Okey, dia berjalan macam ni. Kalau kita nak buat ni ganti ni macam mana. Buka dia macam mana. Sendiri belajarlah. Itu tak pasti sebabnya memang tak dapat kesan. Tapi kalau kita fikirkan kalau bangunan OP ni makan tahun lah. Sebabnya dia buat dulu zaman dulu mana ada crane. Macam mana kita fikirkan kayu yang ke atas tu, tangki yang ke atas macam mana dia naik atas. Macam jam tu besar kan. Macam mana dia punya lonceng nak bawa naik atas. Itu yang beza dia zaman dulu punya orang buat kerja.